Setahun yang lalu, 18 Mac 2020, Perintah Kawalan Pergerakan PKP dikuatkuasakan di seluruh negara ketika Malaysia merekodkan 790 kes positif COVID-19. Objektifnya hanya satu, mengawal impak pandemik itu terhadap kesihatan dan keselamatan rakyat. Ia membabitkan larangan menyeluruh pergerakan dan perhimpunan ramai di seluruh negara. Rakyat Malaysia dilarang keluar negara, pelancong dan pelawat asing disekat masuk. Tadika sehingga ke institusi pengajian tinggi ditutup, mengubah lanskap pendidikan negara. Kesan besar dialami bukan sahaja kepada rutin harian, tetapi juga kelangsungan hidup dan sumber pendapatan sekaligus merencatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, ia terbukti berjaya membendung penularan wabak itu. Ia hasil tekad setiap antara rakyat di negara ini dalam memastikan wabak ini dibendung sepenuhnya. Petugas barisan hadapan yang bekerja keras tanpa kira masa dan kudrat terus diberi penghargaan. Hingga satu ketika, Malaysia berjaya merekodkan sifar jangkitan tempatan. Namun pilihan raya negeri Sabah serta membenarkan pergerakan rentas negeri menjadi antara sebab peningkatan semula kes COVID-19. Perkara itu diakui sendiri oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kelangsungan hidup rakyat jadi teras. 8 siri pakej rangsangan ekonomi bernilai lebih 600 bilion ringgit dilaksanakan. Tujuan utama pastinya untuk membantu rakyat, perniagaan selain melindungi ekonomi. Setahun berlalu, perjuangan melandaikan keluk COVID-19 masih berterusan. Rakyat terus memberi harapan agar program imunisasi COVID-19 kebangsaan bakal membawa sinar kepada kehidupan dan pembangunan Malaysia yang lebih baik. Salam sejahtera, anda sedang menonton cerita-cerita di sebalik berita yang anda saksikan sebentar tadi. Sedikit infografik ataupun laporan berita yang disediakan oleh rakan saya Haris Ashraf Hasnan. Ini sudah tentu terkait kalau diikutkan hari ini tarikhnya 18 Mac 2021, 18 Mac 2020 itu adalah hari pertama bila mana kita menyaksikan dan kita melalui hari pertama Perintah Kawalan Pergerakan PKP iaitu setahun lalu. Kita melihat kepada setahun Perintah Kawalan Pergerakan. Kalau anda terlepas video tadi, anda boleh ke esrokawani.com. Malah Haris turut menyediakan artikel lanjut berkaitan dengan setahun PKP antara kudrat, air mata dan pengorbanan di esrokawani.com. Kau boleh saya tunjukkan di iPad saya ini yang dituliskan oleh Haris Ashraf Hasnan berkaitan dengan kita melalui tempoh setahun yang lalu. Ini sudah tentu terkait dengan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dikuatkuasakan di seluruh negara dan laporan videonya turut diselitkan dalam artikel ini. Anda boleh saksikan sebentar nanti di esrokawani.com. Baiklah, kalau dilihatkan pada hari ini genap setahun Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dikuatkuasakan, kerajaan bagi memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 dan sejak itu kita sentiasa melihat dan juga kita sentiasa dengar dan juga sentiasa sinonim dengan akronim ini iaitu PKP yang sebelum ini agak asing bagi rakyat Malaysia tetapi ketika ini sudah mula dikenali dan sudah mula dibiasakan norma baru dalam Perintah Kawalan Pergerakan. Saya kalau boleh saya nak terus bersama dengan Profesor Syamsul, pakar kesihatan di UMS. Prof. Ya, saya Fauzi. Okey, Prof. Madya Dr. Syamsul Bahari Syamsuddin, pakar pengurusan risiko kesihatan persekitaran dan pekerjaan Universiti Malaysia Sabah UMF. Prof, kalau melihat kepada tempoh setahun pelaksanaan PKP ini, kalau boleh, bagaimana kita melihat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan, adakah sudah berjaya menemui tujuan asalnya dalam melihat kepada memutuskan rantaian jangkitan jangkitan COVID-19 ini, Prof? Baik Fauzi, sebenarnya kalau dikatakan tentang titik noktah ataupun kejayaan itu masih lagi kita dalam perjalanan ya, iaitu kita dalam melusuri jalan-jalan yang penuh berliku bagaimana untuk menamatkan COVID-19 ini. Tetapi macam yang telah dimaklumkan oleh pihak yang berwajib iaitu Kementerian Kesihatan dan MKN, ia merupakan baru langkah awal ya dengan penerimaan vaksin COVID-19 yang terkini ya di negara kita selepas 1 tahun ya. Lepas 1 tahun kita bergelumang dengan kes turun naik COVID-19 ini, dan alhamdulillah selepas setahun
kita sudah nampak cahaya di hujung perjalanan kita, ya, sudah menghampiri. Walau bagaimanapun kita harus terus masyarakat, ya, harus terus sedar dan menyokong segala usaha-usaha yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak kementerian atau pihak-pihak berkuasa. Dan saya nak ambil kesempatan ini juga, ya, Fauzi, nak mengucapkan ribuan terima kasih, ya, kepada pihak kerajaan, ya, kerana telah mengambil pelbagai langkah-langkah yang positif baik dari segi ekonominya, kesihatannya dan semua aspek telah diberi perhatian sebaik-baiknya. Memang ada sedikit sebanyak kurang sana dan kurang sini, memandangkan ini merupakan satu norm baru dalam masyarakatnya apabila sesebuah negara itu menghadapi satu pandemik yang agak serius. Tetapi inilah hakikatnya, kita antara negara yang mungkin boleh dikatakan mempunyai pengurusan COVID-19 atau bencana COVID-19 yang terbaik. Walau bagaimanapun kita jangan leka. Itu pesanan saya. Jangan leka kerana kita belum di penamatnya lagi. Kita masih lagi di landasannya. Alhamdulillah landasannya yang betul. Cuma kita perlu teruskan dengan norma baru, teruskan dengan usaha-usaha murni. Dan saya rasa ada satu perkara yang sangat positif kerana sekarang ini masyarakat sudah mula mempunyai pengetahuan dan mula memahami isu-isu yang berkaitan COVID-19 ini dengan lebih celik mindanya. Ya, Fauzi. Prof, daripada apa yang Prof kongsikan tadi melihat kepada setahun PKP, kita masih belum berjaya tetapi ada sedikit cahaya di hujung terowong. Kalau boleh dilihat dalam pelaksanaan setahun PKP, PKPB, PKPD ataupun PKPB, mungkin ada beberapa perkara yang pada hemat dan juga pandangan Prof perlu diperbaiki dan perlu ditambah baik dalam pelaksanaan PKP ini. Pada pandangan Prof? Ya, baik, Fauzi. Antara perkara-perkara yang perlu dan sentiasa ditambah baik mengikut keadaan adalah apa kita panggil risk communication ataupun komunikasi risiko. Sebab setiap risiko kita setiap hari berubah-ubah, ya. Macam kita kata ada sesi PKPP, PKPB-nya dan kita ada gelombang pertamanya, gelombang kedua. Ini semua membawa risiko yang berbeza-beza. Jadi apa yang perlu diberi perhatian adalah komunikasi. Bagaimana pihak pengurusan ataupun pihak pentadbiran kerajaan maupun pihak kementerian, ya, kesihatan melalui KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, MKN, dapat berkomunikasi dengan masyarakat supaya masyarakat dapat menerima berita yang benar, fakta, ya. Maknanya tidak dimomokkan dengan berita-berita palsu, tidak dimomokkan dengan viral-viral yang tidak sepatutnya. Ini macam kita dengar sekarang ni isu pasal vaksin, ya. Ini juga adalah salah satu kaedah yang di mana kerajaan perlu lihat dan sentiasa perlu memantau bagaimana kita berkomunikasi secara risiko, iaitu bagaimana kita menguruskan risiko ini melalui kaedah komunikasi. Media masanya, media sosialnya, semua media-media platform yang digunakan, media digitalnya, ini semua perlu dilihat balik dan perlu ditambah dengan mengikut jenis-jenis risiko yang mendatang. Ya, Fauzi. Prof, daripada apa yang Prof kongsikan, kalau boleh saya nak kaitkan dengan apa yang dimaklumkan oleh Perdana Menteri semalam, kalau diikutkan dalam pakej pemerkasa yang diumumkan oleh Perdana Menteri pada petang semalam, melihat kepada 20 inisiatif itu. Inisiatif yang pertama adalah melihat kepada vaksin, pertambahan bantuan ataupun pertambahan jumlah yang diperuntukkan daripada 3 bilion kepada 5 bilion ringgit dalam mana untuk mempercepatkan sasaran imunisasi berkelompok sehingga ataupun menuju Disember 2021. Kita tahu dalam perintah PKP setahun PKP ini pada awalnya usaha untuk menumpukan untuk memutuskan rantaian penularan COVID-19, tetapi pada ketika ini tumpuannya lebih terarah kepada program imunisasi COVID-19 kebangsaan ataupun disebut sebagai PICK. Tetapi dalam masa yang sama penularan yang berlaku dalam negara ini masih lagi diberi tumpuan. Pada pandangan Prof, mungkin boleh sedikit kita nak
nak minta reaksi dan juga pandangan Prof berkaitan dengan tumpuan ataupun usaha yang terus diberikan oleh kerajaan dalam mana untuk mempertingkatkan pemerkasaan kesihatan awam secara khususnya. Prof. Baik, ya. Dari segi pelaksanaan program imunisasi itu adalah satu program yang baik. Itu perlu ditampilkan, perlu dipamerkan dengan secara yang lebih positif, ya, dengan cara yang lebih positif agarnya dia lebih meyakinkan rakyat, lebih meyakinkan orang ramai bahawa ini adalah salah satu kaedah atau usaha yang telah kerajaan ambil. Walau bagaimanapun, usaha-usaha lain ni seperti kawalan isu-isu viral, komunikasi yang tidak tepat, ini juga perlu dilaksanakan sejajar dengan proses vaksinasi tadi. Pemantauan dari segi norma baru, SOP dan sebagainya, itu sudah menjadi rutin. Itu pun perlu diberi perhatian, ya. Jadi perkara-perkara yang negatif, isu-isu yang berkaitan dengan salah faham maklumat ini perlu dikawal dengan sebaiknya. Jadi saya rasa kalau ada 20 cadangan ataupun plan, ya, yang telah dibangunkan, itu juga menunjukkan satu gambaran yang sangat positif, ya, daripada pihak pengurusan, daripada pihak kerajaan. Ya.